Baiklah saudara, kini kita ikuti pula laporan Perhimpunan Agung UMNO 2015 dan untuk laporannya terus bersama Syahril Sarapuddin di PWTC. Silakan Syahril. Baik, terima kasih Nolela di studio. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Pastinya sempena dengan Perhimpunan Agung UMNO 2015, banyak perkara yang diadakan yang berlangsung pada hari ini sebelum perasmian 3 Sayap esok. Cumanya secara awalnya kalau saya boleh kongsikan antara perkembangan utama juga yang boleh kami laporkan. Ini antara kenyataan yang telah pun dinyatakan oleh Naib Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, yang mana beliau memberi amaran bahawa tiada ruang untuk kumpulan serpihan dalam UMNO. Ia berikutan pertemuan timbalan Presiden UMNO Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama ahli di Kelab Sultan Sulaiman Kampung Baru di Kuala Lumpur malam tadi. Ada pemidato yang baik tetapi menukar minda kepada halayak dengan memesong dan memporak-perandakan organisasi. Apabila berlaku self-centered kepada dirinya yang menyatakan perkara yang dilakukan itu adalah untuk kepentingan parti, lontaran pandangan itu adalah untuk memperkukuhkan parti, mewujudkan kumpulan kecil itu adalah untuk menyatakan risalah, menghantar satu lontaran pandangan bahawa orang itu sayangkan parti. Sebenarnya orang itu merosakkan parti. Kalau mahu parti kukuh, jangan ada serpihan di dalam parti supaya parti terus bersama-sama. Beliau berucap dan merasmikan pertandingan akhir pidato Piala Presiden UMNO 2015 di Dewan Tun Hussein On PWTC. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, setiap pemimpin sentiasa diuji, tetapi bagaimanakah jalan penyelesaian yang digunakan itu menepati kehendak parti dan tidak memecah belahkan ahli. Pemimpin terdahulu sentiasa mementingkan perpaduan walaupun berbeza pendapat. Apapun keputusan menyerahkan kepada ketua-ketua sayap merasmikan persidangan wanita, pemuda dan juga puteri UMNO esok dianggap satu keputusan yang realistik berdasarkan kepada senario politik semasa. Pastinya juga wanita yang setuju dengan pendekatan itu menyifatkan ia sebagai satu pendekatan yang boleh membawa kekuatan kepada parti, rasional dan akan menstabilkan keadaan. Dan peranan itu sebenarnya boleh diibarat sebagai seorang ibu yang menjadi pendamai dalam keluarga, sekaligus membawa kekuatan dalam keluarga secara realistik. Untuk mengulas mengenai perkara itu, mungkin kita boleh dapatkan pandangan pimpinan sayap kanan parti itu, iaitu Naib Ketua Wanita UMNO Datuk Azizah Muhammad Don yang bersama kami pada ketika ini. Terima kasih Datuk sudi bersama kami hari ini. Sama-sama. Okey Datuk, seperti yang saya kongsikan tadi, tahun ini merupakan kali pertama sebenarnya secara realistik juga dilaksanakan ketua-ketua merasmikan persidangan sayap. Kalau sebelum ini timbalan Presiden. Jadi mungkin secara awalnya kalau kami boleh dapatkan reaksi Datuk mengenai perkara itu? Kami menerima baik keputusan ini kerana ketua-ketua pergerakan semuanya telah berbincang dan bersetuju supaya pada tahun ini sesuai dengan senario politik semasa, supaya ketua sayap-sayap sendiri yang merasmikan persidangan masing-masing. Jadi alhamdulillah ini sesuatu yang baik, kami terima baiklah keputusan ini. Dan mungkin Datuk, kita tahu tahun ini agak mencabar juga saya kira bagi UMNO. Ada beberapa perkara yang mungkin akan dibangkitkan dalam sesi perbahasan, termasuk apa yang akan berlaku esok. Jadi mungkin di pihak wanita sendiri, apa antara Datuk sebagai pimpinan wanita juga saya kira, apa antara penekanan yang sentiasa diberikan kepada ahli-ahli dan juga perwakilan yang hadir? Kami dalam pergerakan wanita UMNO sebagai ibu dalam satu keluarga yang besar, memang kami menekankan kepada perpaduan. Satu daripada usul kami ialah mengekalkan perpaduan dalam parti itu. Itulah yang paling utama. Setiap orang jurucakap kami akan bercakap tentang perpaduan. Kerana perpaduan itulah yang menentukan kekuatan parti untuk menghadapi apa juga pun cabaran-cabaran, termasuklah untuk kita berhadapan dengan PRU nanti. InsyaAllah. Ya. Dan kalau kita imbau seketika beberapa tahun yang lalu pun antara perbahasan akan menekankan mengenai usul sosial, ekonomi, politik dan juga keagamaan contohnya. Mungkin itu pun akan diberi penekanan kepada wanita pada kali ini. Oh ya, kami pergerakan wanita, kita akan menekankan kepada pemekasan wanita dalam berbagai bidang. Pertamanya dalam bidang politik.
kita akan meminta 30% calon untuk wanita dalam PRU yang ke-14 nanti. Dan kita juga bercakap tentang pemekasan dalam bidang ekonomi itu. Kerana kita melihat bahawa semakin hari semakin wanita ramai yang terlibat dalam bidang ekonomi dan mereka tidak mahu ketinggalan. Nah, itu juga kita perjuangkan dalam usul ekonomi. Di dalam pendidikan juga kita melihat pengorbanan guru-guru kita. Jadi itu juga adalah perkara yang kita perjuangkan. Agama juga, kita melihat media sosial sebagai satu alat untuk memecah belahkan, itu juga kita akan perjuangkan di dalam usul-usul kita. Jadi keseluruhannya usul kita adalah meningkatkan kepada menekankan kepada pemekasan wanita dalam masa yang sama untuk menyatu padukan ahli-ahli parti dan rakyat Malaysia pada keseluruhannya. Datuk, sejauh mana pandangan Datuk? Kita tahu untuk perbahasan di peringkat Perhimpunan Agong, suara di peringkat cawangan dibawa ke peringkat bahagian dan juga apa yang dimahukan oleh peringkat di akar umbi itu dibawa ke dalam Dewan di PWTC ini. Sejauh mana orang kata supaya mereka tak terlampau berhati-hati sampaikan hasrat di peringkat cawangan itu tak dapat dibawa ke Dewan? Sebenarnya semua asrat daripada bawah tu, daripada usul-usul yang dibawa oleh bahagian, semua telah kita ambil kira dan telah kita lihat keseluruhannya semuanya baik dan kita masukkan dalam usul-usul kita. Jadi kita tidak sedikit pun menafikan apa yang diasratkan oleh rakyat kita ataupun ahli-ahli kita yang di bawah sana. Keseluruhannya, jika itu wanita, dia mesti menekankan kepada perpaduan. Yang keduanya, pemekasan wanita dalam ekonomi, dalam politik, sosial dan melihat masalah keadaan semasa masalah gajal sosial kita. Itu yang ditekankan oleh wanita. Jadi kita ambil, kita sahut dan kita bawa dalam perhimpunan kita yang besar ini. Datuk, berapa ramai pembahas esok? Besok ada 13 pembahas kita. Alhamdulillah. Ya. Dan saya ingin juga menekankan di sini bahawa sempena Perhimpunan Agong UMNO pada kali ini, wanita mengambil beberapa langkah untuk memastikan kita lebih inklusif. Pertamanya, pada hari kemarin kita telah mengadakan satu program Power Talk, di mana kita melibatkan 150 peserta daripada pelbagai kelompok wanita, profesional dan sebagainya. Semua ada, usahawan kita, daripada sektor korporat kita ada, pendidikan ada, semua yang bersama-sama dengan kita supaya kita dapat mendengar apakah pandangan mereka untuk kita memperkasakan wanita di negara kita Malaysia ini. Alhamdulillah, sebagai permulaannya. Seterusnya pada petangnya kita ada skuad sayang, yang itu adalah jentera kita. Jadi kita tidak meninggalkan mana-mana pun. Semua wanita kita ambil kira, kita lihat mereka sebagai sebahagian daripada keluarga besar kita. Kalau puteri ada adindanya, ada skuad diannya, wanita pun takkan kalah. Sentiasa segar dengan program baru. Tentu kita tidak akan meninggalkan mana-mana pihak. Kita akan sentiasa berada di hadapan sebagai pemacu kepada usaha yang baik untuk kita memperkukuhkan dan memperkuatkan lagi parti kita dan juga negara kita ini. Itu sebab bersama-sama dengan kumpulan profesional itu adalah satu pembaharuan bagi kita di dalam wanita UMNO. Kita bertambah inklusif untuk semua wanita dalam Malaysia ini. Datuk, terima kasih banyak. Selamat bersidang esok, Datuk. Terima kasih. Okay, baik, terima kasih banyak, Datuk. Okey, baik, Datuk Azizah Muhammad Dun merupakan Naib Ketua Wanita UMNO. InsyaAllah esok kita akan sama-sama nantikan apa antara perkara-perkara yang akan dibawa oleh persidangan di peringkat wanita esok. Dan seterusnya, bagi memudahkan petugas media membuat liputan secara menyeluruh, satu ruang khas diberi nama Laman Media disediakan. Perasmian disempurnakan oleh Timbalan Perdana Menteri yang juga Naib Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Ruang Legar Aras 2 PWTC. Turut hadir Setiausaha Kerja UMNO Datuk Abdul Rauf Yusof dan Ketua Penerangan UMNO Datuk Ahmad Maslan. 1,453 wartawan, juru foto dan juru kamera dari pelbagai agensi media dari dalam dan luar negara membuat liputan pada Perhimpunan Agong UMNO kali ini. Dan selain persiapan rasmi di Perhimpunan Agong ini, urusan pengendalian makanan bagi perwakilan dan juga petugas diuruskan oleh chef dan juga pembantu yang dianggarkan sebenarnya berjumlah 200 orang. Tinjauan persiapan bersama chef eksekutifnya Suzaini Saleh melihat kesibukan mereka menyediakan hidangan bermula seawal jam 2 pagi lagi. Menu bertukar-tukar, jadi tak adalah semua guest akan dapat menu makanan yang sama lah. Jadi tadi yang 3 bulan tu saya akan buat menu tu, saya akan susun. Untuk pengaturan, saya punya kitchen ni ada 7 kitchen, Malay kitchen, Chinese kitchen, pastry kitchen, local kitchen, western kitchen. Jadi semua ada masing-masing punya tugas lah.
Manakala di ruang lobi dan ruang niaga, peniaga mengambil peluang menjalankan perniagaan yang disediakan di aras 3 dan 4 yang menjadi tumpuan ramai pada setiap tahun. Lebih dari 200 gerai jualan termasuk tapak pameran oleh pelbagai agensi kerajaan dan swasta turut dibuka sekaligus memeriahkan perkarangan PWTC. Walaupun hari pertama, tapi sambutan alhamdulillah sangat menggalakkan pasal kita ada jual baju Melayu, butang baju, songket dan songkok lah. So kita ni memang buat pakaian tradisional. So far kat Perhimpunan UMNO sepanjang perhimpunan lah. Mulai dari bawah dulu, saya tak terkira lagi lah. Atas ni aja saya dah 5 kali. Dia sini ni kita jual kain murah. Baik, setakat ini saja dulu untuk laporan Perhimpunan Agong UMNO bagi Berita Nasional jam 5 petang ini. Apapun, jangan lupa jam 8 malam nanti saya akan kembali membawakan perkembangan terkini dan juga satu temu bual eksklusif bersama dengan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri yang juga Naib Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi juga akan kami paparkan dalam Berita Nasional malam ini. Jadi saya kembalikan perhatian anda bersama dengan rakan tugas Nur Lela di studio.